Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang kita ulas bersama-sama. Anda tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Baik, saya mulakan dengan satu perkara yang selalu menjadi buah mulut apabila parlimen bersidang. Ada orang kata apabila parlimen bersidang, macam-macam riak, macam-macam reaksi, respon, dan gelagat ahli parlimen yang kita tahu. Yang kita kenali sebelum ini sebagai orang yang paling hebat, yang kita kenali sebelum ini orang yang beradab, yang tak boleh mengeluarkan kata-kata yang jahat, tiba-tiba boleh berubah pula kalau sudah masuk dalam Dewan Parlimen. Ada perkataan kotor yang keluar, ada perkataan lucah yang keluar, memaki hamun pernah kita dengar, dan perkara-perkara yang tak seeloknya sepatutnya seorang ahli parlimen yang bijaksana, yang berpendidikan tinggi, yang mempunyai keagamaan yang tinggi boleh berkata seperti itu. Dan yang lebih mengecewakan kita lagi ialah apabila didedahkan baru-baru ini kehadiran ahli-ahli parlimen di Malaysia agak mendukacitakan. Ada berpuluh, boleh cakap berpuluh lah, kerana ia lebih daripada 10 orang. Ada beberapa orang ahli parlimen yang menunjukkan kehadiran yang amat mendukacitakan. Ada ahli parlimen yang duka cita sangat. Kenapa? Kalaulah mereka itu seorang pelajar sekolah, mereka boleh diberikan surat amaran, digantung sekolah, ataupun dipindahkan sekolah. Manakan tidak? Daripada katalah 30 kehadiran, katalah 30 ialah markah penuh untuk kehadiran, ada ahli parlimen yang masuk ahli parlimen tak sampai pun 50%. Ada juga yang tak sampai pun berapa kali datang ke Dewan Rakyat untuk bersidang. Walhal mereka nih, tugas mereka ialah bersidang. Gaji mereka dibayar untuk bersidang. Tugasan utama ahli parlimen ini bukan melawat tempat sebenarnya, tapi bersidang di Dewan Parlimen untuk memperjuangkan hak rakyat, menggubal undang-undang, bahkan untuk berbahas tentang dasar-dasar kerajaan dan dasar-dasar Malaysia untuk pembangunan, untuk peningkatan kemajuan rakyat. Tapi ada ahli parlimen ni yang ada yang kerap sangat tak hadir. Tak tahulah apa mereka buat dan apa mereka buat. Dan saya nak tanyalah kepada anda semua, wajarkah ada undang-undang baru untuk ahli parlimen yang tak hadir parlimen lebih daripada 5 atau 10 kali untuk dipecat saja kalau tak ada sebab kesihatan? Kerana hari ini di Malaysia kini kita dilaporkan satu pendirian daripada Speaker Dewan Rakyat sendiri, yaitu Johari. Ini Speaker Dewan Rakyat, bukan saya yang kata, tapi Speaker Dewan Rakyat sendiri mencadangkan supaya denda untuk kelakuan ahli parlimen yang liar di Dewan Rakyat dicadangkan untuk ditingkatkan, kini mendapat sokongan. Dan saya fikir saya pun setuju sebagai pemerhati politik bebas, sebagai seorang pengikut politik di Malaysia ini, saya setuju. Tak kiralah mereka tu ahli parlimen pembangkang kah, ahli parlimen kerajaan kah, mereka itu senator kah, siapakah mereka kah, tak pedulilah. Apabila mereka berkelakuan liar di parlimen, patut dan saya setuju perlu ada hukuman yang lebih tinggi. Supaya untuk apa? Mereka serik dan lebih berhati-hati. Kerana kita tahu, kalau zaman dulu persidangan parlimen itu hanya diketahui 2, 3, 4, 5 minggu selepasnya, ataupun kita hanya dengar di berita, sedutan-sedutan dalam berita-berita televisyen atau radio. Tapi untuk waktu sekarang ini, tahun 2023, persidangan parlimen dilangsungkan secara live atau dibuat secara langsung. Jadi orang akan tengok secara langsung perwatakan, apalagi sikap, percakapan, kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Jadi dengan itu semua pun orang menonton. Anak kecil seusia 5 tahun pun boleh menonton. Jadi memanglah
saya setujulah dengan cadangan Johari ini untuk naikkan denda kelakuan ahli parlimen liar. Beberapa ahli parlimen dari blok kerajaan menyatakan sokongan mereka terhadap cadangan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk menaikkan denda maksimum bagi menghukum wakil rakyat yang berkelakuan tidak wajar. Ahli Parlimen Selayang William Leong berkata, langkah meningkatkan hukuman tersebut daripada RM1,000 kepada RM10,000 adalah munasabah demi menjaga maruah Dewan Rakyat. Saya memang terkejut. Rupa-rupanya hukuman maksimum RM1,000 saja. Kalau ahli parlimen ni mereka kaya, banyak duit, gaji pun besar, ilaun pun banyak. Kalau sekadar RM1,000 itu hanya di hujung-hujung jari, di celah-celah gigi je. Tapi kalau RM10,000, bolehlah kata itu dah mula ada perlu korek sanalah untuk membayarkan. Kalau RM1,000 saja, itu memang terlalu kecil. Jadi setujulah kita untuk cadangan ini. Mari kita lakukan atau mari kita letakkan noktah kepada tingkah laku tidak terkawal yang telah merosakkan imej parlimen, kata beliau. Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee pula berpendapat memang ada keperluan untuk memperkuat peraturan adab anggota Dewan Rakyat. Katanya dengan langkah itu kualiti seseorang ahli parlimen dapat ditingkatkan sekaligus membuatkan mereka kembali memberi tumpuan penuh kepada perbahasan. Bagaimanapun definisi kata-kata kasar perlu ditakrifkan. Manakala jawatan kuasa hak dan keistimewaan parlimen, dua parti mesti diberi kuasa untuk melaksanakan keputusan yang telus serta adil jika ada ahli parlimen dirujuk kepada mereka, kata beliau lagi. Sementara itu, Sarleni Abdul Rashid berpandangan denda yang lebih tinggi diharap mampu menjadi penghalang seseorang ahli parlimen bertindak sesuhati-hati di dalam dewan. Ahli Parlimen Bukit Bendera itu menjelaskan memang ada keperluan untuk semua pihak meningkatkan kualiti perbahasan di Dewan Rakyat. Walaupun mengakui sesetengah orang mungkin melihat cadangan Johari itu sebagai drastik, Sarlina berkata langkah tersebut berkesan dalam memastikan semua ahli Dewan Rakyat menjaga kelakuan masing-masing. Katanya memang ada segelintir ahli parlimen yang cenderung untuk menampilkan diri mereka dengan cara yang agak berwarna-warni demi mendapatkan sokongan. Namun tambahnya ia tidak banyak menyumbang kepada kualiti perbahasan dan penggubalan dasar. Cadangan ini harus dilihat sebagai langkah positif yang boleh melindungi institusi serta membina persekitaran. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang amat menarik perhatian kita di Malaysia hari ini. Apabila isu kerakyatan China, Razali PAS kini diberi 24 jam untuk buat permohonan maaf. Saya menjadi bingung. Kenapa sejak akhir-akhir ini sering kali kita dengar tuntutan-tuntutan saman, tuntutan permohonan maaf, tuntutan tarik balik kenyataan, sering kali dan selalu sudah berkumandang. Kalau sebelum ini, kita jarang sekali mendengar tuntutan maaf, permohonan maaf, dan juga notis-notis saman fitnah. Jarang kita dengar. Tapi sejak dua menjak ini, tidak pedulilah dari mana pihak sekalipun, perbuatan saman menyaman dalam ahli politik menjadi kebiasaan sudah dan menjadi pula satu benda penyelesaian. Dan yang lebih mengecewakan, mula-mulanya disaman, mula-mulanya tuntutan saman, tapi akhirnya tidak pula jadi saman, diselesaikan pula di luar mahkamah. Yang satu pula tiba-tiba mengaku menyaman dan selesailah begitu saja. Esoknya jadi apa? Ulang lagi, diulang lagi. Jadi perlukah pada pendapat anda semua, kita sebagai seorang pemerhati politik yang kritikal di Malaysia dan juga penganalisis politik kritikal yang ada di Malaysia, pada pendapat anda perlukah digubal satu undang-undang saman fitnah atau saman politik yang lebih tegas dan lebih tinggi nilainya, yang lebih menakutkan mereka?
Karena kalau tidak, saya pikir ianya akan berleluasa, berterusan, dan menjadi amalan ikutan teladan anak-anak muda generasi yang akan datang. Makna kata nilai takut kepada saman fitnah, nilai takut serik kepada perkara perbuatan jahat, dosa besar itu tidak akan berhenti. Dia akan berterusan dan diulang dan diulang dan ditiru lagi. Biasalah kan, perbuatan jahat itu tak perlu ajar, orang akan tiru. Perbuatan jahat itu tak perlu kita paksa orang, tak perlu diajar pun orang akan tertiru. Tapi perbuatan baik susah sekali nak ditiru. Jadi, pada pendapat Anda, perlukah denda, undang-undang, akta baru untuk akta fitnah memfitnah dalam kalangan ahli politik, ahli parlimen, dan ahli Dewan Undangan Negeri perlu diperkenalkan. Contohnya, kalau mereka didapati memfitnah ataupun menuntut saman fitnah, dua-dua pun kena. Siapa yang kedapatan memfitnah, bagi terus hukuman, tak boleh tanding lagi, dilucutkan jawatan ahli parlimen, dilucutkan jawatan ahli Dewan Undangan Negeri, dan seterusnya, tidak dibenarkan bertanding lagi kalau kalah saman fitnah. Bukankah itu lebih baik supaya mereka tak takut lagi kan? Nak selesaikan di luar mahkamah pun sama. Walaupun tak diselesaikan penuh di malam mahkamah, selesaikan di luar mahkamah, turut didenda juga. Contoh dia, lucut terus jawatan daripada ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen, dan tak dibenarkan bertanding. Sama jugalah orang yang menuntut saman fitnah ataupun menuntut fitnah itu, kalau benar dia adalah pelakunya dan kalah dalam tuntutan, itu pun sama juga. Boleh dihukum. Itu yang kita nak, supaya perbuatan saman menyaman, fitnah memfitnah ini terhenti. Kan kita tahu perbuatan fitnah itu lebih teruk daripada membunuh, kerana ianya melibatkan beratus-ratus orang. Dan menurut yang pernah kita dengar, ada pepatah orang kata memfitnah itu lebih besar dosanya, lebih besar kejahatannya daripada membunuh. Jadi kalau tak ditegah, tak dihentikan dengan segera, apalah maknanya kata-kata seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, berita hari ini, seorang wakil rakyat DAP memberi tempo 24 jam kepada Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris dan PAS untuk membuat permohonan maaf secara terbuka serta menarik balik dakwaan berhubung pemberian kerakyatan kepada 54,000 warga China. Ia selepas Bersatu tetap mahu SPRM menyiasat dakwaan pemberian kerakyatan besar-besaran walaupun tiada bukti yang kukuh. Menurut beliau lagi, ahli parlimen Kepung itu, iaitu Lim Lip Eng, berkata, kenyataan berbau fitnah serta memperlekehkan kedaulatan negara itu masih diteruskan oleh Razali dan PAS. Walaupun Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN telah pun menafikannya. Pihak kerajaan juga telah pun menafikan dakwaan tersebut. Kali pertama ia tersebut muncul di ruang-ruang maya pada awal bulan ini. Oleh yang demikian, kenyataan Razali dan PAS adalah berbau fitnah, penuh pembohongan serta memperlekehkan kedaulatan negara, katanya dalam kenyataan hari ini. Semalam Razali berkata, Bersatu tetap mahu SPRM menyiasat dakwaan tersebut. Kesan yang sama dibuat di akaun Twitter PAS pada sehari sebelumnya, iaitu 28 Ogos. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sebelum ini menjelaskan bahawa angka 54,000 adalah permohonan dari 2017 hingga 2022. Ia sama sekali tidak membabitkan tahun 2023. Beliau juga menegaskan daripada jumlah itu hanya 45 individu sahaja diberikan kerakyatan. 45 saja dapat. Dan untuk makluman kamu semua, jumlah 54,000 yang disebut-sebut, yang dicanang-canang oleh PAS dan juga oleh Razali itu ialah sebenarnya permohonan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Makna kata, ianya berlaku ketika bukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi siapa Perdana Menteri masa itu? Kamu tahu kan?
siapa? 2017 hingga tahun 2022, siapa Perdana Menterinya. Jadi, kalau mereka coba malukan Anwar Ibrahim, sebenarnya ia kembali semula ke batang hidung sendiri. Beliau juga menegaskan daripada jumlah itu hanya 45 individu saja yang diberikan kerakyatan. 45 orang sahaja, bukan ratus, bukan ribu. Sementara itu LIM menambah, kenyataan Razali dan PAS telah pun melanggar akta antara lain Section 499, 504, 505 dalam kurungan B dan 505 dalam kurungan C Kanun Keseksaan. Justru itu menurut beliau lagi, mereka memberikan tempo 24 jam kepada Razali dan PAS untuk membuat kenyataan palsu, berbaur fitnah, berniat jahat tersebut supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik kenyataan berkaitan atau pihak saya akan membuat laporan polis terhadap mereka, kata beliau lagi. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.